Dan selepas ini kita nak saksikan cerita kita dengan tajuk pada hari ini, Amarah Jelata. Kita saksikan. Hari ini baru kita ada satu kes, iaitu hari yang bersejarah, dan kes sifar untuk penularan tempatan. Kita tidak kebal dengan COVID. Yang bergerak ialah manusia, yang berhimpun ialah manusia. Tetapi virus tak bergerak, virus tak berhimpun. Amaran demi amaran diberi. Semuanya tidak memberi kesan. Ibarat mencurah air ke daun keladi. Bosan. Semua sudah bosan. Amarah pun makin menjadi-jadi. Ini cerita kita memerangi COVID-19. Bersama saya, Margaret Gambang. Malaysia telah berjaya menjadi salah satu negara contoh dalam usaha mengekang penularan wabak COVID. Julai 2020, Malaysia diiktiraf antara negara di dunia yang berjaya mengawal dan meneruskan wabak COVID-19. Tempoh getir yang dilalui seakan berakhir. Siapa tidak gembira mendengar perkabaran ini? Semua menarik nafas lega. Seakan terlepas dari derita. Terasa berbaloi berkurung lama, putuskan rantaian wabak durjana. Mengharap hidup normal semula, kembali seperti sedia kala. Namun, gembira kita tidak lama. Baru mengecap nikmat bahagia. Perintah kawalan pergerakan pemulihan rupanya sementara. Kerana kemudian, siapa sangka wabak maut membelenggu semula. Dalam keadaan tertekan, ramai membuat perkiraan. Banyak punca disenaraikan. Menjadi penyebab kenaikan meningkatnya kes positif harian. Antara yang disebut-sebut netizen, pilihan raya memilih wakil kawasan. Kempen berlangsung kurang kawalan. Akibatnya, dilihat berminggu kemudian. Kluster baru yang jadi bualan. Saya akui kempen pilihan raya di negeri Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes-kes COVID-19. Ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk pada peruntukan di dalam perlembagaan. Amarah itu sifat manusia. Pasti meletus andai diduga. Menanggung kesan tingkah pelakunya sehingga mengundang kesan berganda. Semua pihak terpinga-pinga. Akhirnya kes meningkat semula. Kali ini semakin menggila. Tidak kurang juga golongan dikenali, dijadikan idola selama ini. Selalunya dipuja dan dipuji. Tetapi seakan kurang sensitiviti. Bebas bergerak ke sana kemari. Sedangkan yang lain akur patuhi. Namun, bagi golongan kayangan ini, tindakan ke atasnya diambil berhari-hari. Hukuman si marhain sesaat pun tiada kompromi. Begitu halnya orang-orang besar. Dijentik netizen, barulah disoal. Manakan tidak amarah berlegar. Layanan berbeza, perisainya kental. Kita tidak double standard.
Kita tak kira sesiapa, menteri ke Perdana Menteri ke siapa yang melanggar dan memang nyata ada bukti-bukti ikut undang-undang, maka mereka tidak akan terlepas daripada dikenakan hukuman, compound, charge dan sebagainya. Itu faktanya dari segi undang-undang. Netizen akan rasa marah, geram dan menyampah. Kenapa benda ini berlaku? Sedangkan mereka adalah public figure yang mana sepatutnya mereka memberi teladan pada kita semua. Syawal diraih dengan SOP. Banyak sekatan perlu dipatuhi. Namun lumrah tak mampu dinafi. Semakin dilarang, semakin menjadi. Kesana kemari merentas negeri. Pulang ke kampung, raya diraih. Akibatnya, kluster baharu menanti. Kenyataan Kementerian arahan diberi bukan suka-suka, tetapi demi kesejahteraan semua. Saling membantulah sesama kita. Jangan leka mengundang nestapa. Kerana rasa bersalah itu akan menguasai selama-lamanya. Saya akui masyarakat sudah mula lemah dan letih dalam pematuhan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Namun, kita tidak harus mengalah dan kita kena cekal menghadapi pandemik ini dan sentiasa beringat pandemik ini cepat berakhir. Kini semua sudah penat. Barisan hadapan bermandi keringat. Rakyat jelata hidupnya tersekat. Sewajarnya kita selalu beringat menempuh dugaan yang maha hebat. Penat sebenarnya semua penat. Petugas kesihatan lebih penat setelah setahun setengah, hampir 2 tahun berjuang dengan pandemik ini. Tetapi saya rasa orang awam di luar sana lebih alpa, lupa apabila bersama dengan rakan-rakan, ahli keluarga, berseronok makan, semua alpa, lupa. Masing-masing rasa seperti COVID ini tidak akan datang pada saya. COVID ini tiada pada ahli keluarga saya. COVID ini pasti bukan ada dekat kawan-kawan saya. Maka alpa dan kelupaan itu yang membolehkan virus ini lolos masuk ke dalam keluarga anda, masuk ke dalam tempat kerja anda, masuk ke dalam kawasan kejiranan anda sehingga menyebabkan kluster yang besar. Anda tidak wajar merisikokan orang lain, menyusahkan orang lain dan memberi jangkitan ini kepada orang lain, terutamanya warga emas dan kanak-kanak.